اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 10, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 10, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mustahil lawan sama, iaitu mustahil lawan kepada sifat sama, tuli, dan lawan basar, mustahil lawan kepada sifat basar, buta. Mustahil lawan kepada sifat sama, tuli. Mustahil lawan kepada sifat basar, adalah buta. Ini sambungan pembicaraan sifat yang ke-11, sifat yang ke-12, sama dan basar, yang dihuraikan secara serentak antara sifat sama dan juga sifat basar. Sifat lain-lain, tetapi huraian ta'alluqnya sama. Pembicaraan dalil pun dalil yang sama, termasuk dalil ayat Al-Quran, dalil yang sama. Kalau pergi pada dalil akal pun dalil yang sama antara sifat sama dan sifat basar. Maka didatangkan pembicaraan sifat sama, sifat yang ke-11, sifat basar, sifat yang ke-12 dibicarakan serentak. Sebab huraian dia sama, ta'alluq sama, kemudian nama ta'alluq pun sama, inkishaf. Pembahagian ta'alluq pun sama, ada 3 ta'alluq, suluhi qadim, tanjizi qadim dan juga tanjizi hadis, bagi sifat sama dan bagi sifat basar. Yang mana pembicaraan ta'alluq itu di antara rawamid ilmil kalam, hak dalam-dalam, hak rumit-rumit, yang mana mengetahui akan ta'alluq adalah fardu kifayah. Jadi nama ta'alluq inkishaf, pecahan ta'alluq, suluhi qadim, tanjizi qadim dan juga tanjizi hadis. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dan melihat akan maujudat, akan sekalian perkara yang ada. Perkara yang ada Allah mendengar sekalian, perkara yang ada Allah melihat sekalian. Sekalian perkara yang ada, sama ada yang ada tu wajib ada, zat dan sifat Allah,
Sama ada tu ada yang harus ada zat dan sifat makhluk. Sebab yang ada ni, yang wajib ada, yang sedia kala zat dan sifat Allah. Ada yang harus ada yang baharu zat dan sifat makhluk. Kemudian perkara yang ada, yang sedia kala ada zat dan sifat Allah, Allah mendengar dan melihat akan zat dan sifat Allah, mendengar dan melihat sedia kala lah. Dipanggil tanjizi qadim, bagi, sama dan basar. Apa tanjizi qadim, bagi, sama dan basar? Allah mendengar, Allah melihat akan zat dan sifat Allah pada sedia kala. Dah zat Allah, sifat Allah ada sedia kala. Allah mendengar akan zat dan sifat Allah, Allah melihat akan zat dan sifat Allah pun sedia kala, tanjizi qadim. Kemudian zat dan sifat makhluk yang baharu ni, Allah mendengar dan melihat akan zat dan sifat makhluk yang baharu setelah Allah mengadakan. Allah mengadakan akan zat dan sifat makhluk ni baharu, Allah mendengar dan melihat pun baharu. Pergi pada kita contohnya. Kita ni Allah mengadakannya baharu. Selepas Allah mengadakan kita, Allah pun mendengar dan melihat akan zat kita dan sifat kita. Jadi bila Allah mendengar, Allah melihat akan zat kita, mendengar, melihat yang baharulah. Sebab zat kita adanya baharu, dipanggil tanjizi hadis. Allah mendengar akan zat kita, Allah melihat akan zat kita, mendengar dan melihat yang baharu, dipanggil tanjizi hadis. Mendengar dan melihat akan zat kita, mendengar dan melihat yang baharu. Kemudian Allah mendengar dan melihat akan zat kita ni, mendengar dan melihatnya baharu. Sifat sama dan basar Allah, sifat yang sedia kala. Bilakah Allah boleh melihat zat dan sifat kita? Maknanya mendengar dan melihat sungguhnya baharulah selepas Allah mengadakan akan zat kita. Bilakah sama dan basar Allah boleh mendengar, boleh melihat akan zat kita? Mendengar dan melihat akan zat kita sungguh-sungguhnya baharulah selepas kita diadakan oleh Allah. Bilakah Allah yang bersifat dengan sama basar boleh melihat akan zat kita? Boleh melihat tu sedia kala lah. Suluhi qadim. Melihat sungguh, tanjizi hadis, baharulah melihat sungguhnya. Selepas kita diadakan oleh Allah, Allah pun mendengar akan zat kita yang baharu diadakan, Allah pun melihat akan zat kita yang baharu diadakan. Allah mendengar melihat tu baharu, tanjizi hadis. Tapi bila Allah boleh mendengar dan melihat akan zat kita? Boleh tu sedia kala lah. Itu suluhi qadim, itu sajalah. Macam sebut sebelum ni lah. Nama ta'alluq tu mungkin kita tak reti. Tapi pegangan kitanya, yang pertama kita berpegang Allah bersifat dengan sama dan basar. Kita berpegang sama basar Allah, sifat yang sedia kala. Tidak ada yang berpegang Allah bersifat dengan sama basar ni kemudian dah. Hak sedia kalanya Allah tuli, Allah buta, tak ada yang berpegang begitu. Kita berpegang Allah yang ada sedia kala ni, bersifat dengan sama pun sedia kala, bersifat dengan basar pun sedia kala. Dan kita berpegang bahawa Allah yang bersifat dengan sama, Allah yang bersifat dengan basar yang sedia kala ni, mendengar dan melihat akan zat Allah sendiri. Ke macam mana? Allah melihat kita je. Allah tidak melihat Allah.
Ke macam mana? Allah melihat kita je. Allah tidak melihat Allah sendiri. Kita pasti berpegang Allah mendengar dan melihat akan zat dan sifat Allah. Bila Allah mendengar dan melihat akan zat dan sifat Allah. Zat dan sifat Allah ada sedia kala Allah mendengar dan melihat sedia kala lah. Itu tanzih qadim. Nama tanzih qadim tu je oleh kerana bahasa Arab. Kita sekolah orang putih, tak erti bahasa Arab. Tu je masalahnya. Dan kita berpegang Allah mendengar dan melihat akan kita. Kita berpegang Allah mendengar dan melihat akan kita. Tapi kita ni adanya baharu. Jadi Allah mendengar melihat kita ni baharulah. Allah mengetahui kita akan ada tu sedia kala tu bab ilmu. Allah mengetahui kita akan diadakan, Allah mengetahui sedia kala. Iradah pula Allah menentukan kita akan ada tu pada sedia kala. Tu tanzih qadim bagi ilmu dan iradah. Allah mengetahui kita akan diadakan, Allah mengetahui sedia kala dan Allah menentukan kita akan diadakan pun sedia kala. Dipanggil tanzih qadim bagi iradah lah. Itu qadar rukun iman yang keenam. Tapi Allah mendengar dan melihat kita ni bukan sedia kala sebab kita belum ada. Jadi Allah mendengar dan melihatkan zat kita ni baharu selepas kita diadakan oleh Allah. Tu tanzih hadis. Tapi Allah mendengar dan melihat kita tu baharu pun Allah boleh mendengar, boleh melihat akan zat kita tu sedia kala. Nama dia suluhi qadim. Tu sahaja. Mana kita? Sekolah khairiyah ke sekolah Sulaiman? Tanya ada orang puang. Sekolah khairiyah ke sekolah Sulaiman? Ke kalau apa kalau putih? Grammar. Grammar tu sekolah orang tak dulu dah. Dia nak ngulang balik. Oh grammar dah. Ke sekolah Cina? Chonghua Wising dah. Jadi payah sikit bahasa Arab. Ada payah apanya mudah je. Tapi pegangan kita tak ada apa. Tetap dah pegangan kitanya. Ni sifat Allah, sifat samak basar. Kemudian pergi kepada takluk sifat samak dan basar. Yang mana kadang-kadang kita takluk tu pun kita pelik dah. Takluk tu fungsi. Sifat samak basar sifat. Allah yang bersifat dengan samak basar mendengar dan melihat. Itu takluk. Qudrah sifat. Mengada meniada itu takluk qudrah. Iradah sifat. Menentu menetapkan itu takluk. Allah ini ilmu itu sifat. Mengetahui akan sekalian perkara itu dipanggil takluk. Tu sahaja. Tu kata kita ni sifat ke takluk ke di pegangan tu tetap. Di sebutan kalau kata wak ujian tu begitulah. Tak pandai nak cerita tapi dah kita ni berulang kali insya-Allah lah pegangan tu. Tu tetaplah pegangan kitanya. Kemudian didatangkan pula pembicaraan sifat mustahil. Lawan kepada sifat sama iaitu tuli, sifat mustahil. Lawan pada sifat basar iaitu buta. Kenapa didatangkan sifat mustahil? Lawan kepada sama dan basar. Cukuplah kita membicarakan sifat wajib. Sama dan basar. Sifat mustahil bicara buat apa? Jadi didatangkan sifat mustahil sebab kita nak berpegang akan hukum bagi sifat mustahil. Apabila sifat mustahil, tuli dan buta ni akan tak terima. Ada di zat Allah Ta'ala. Tu dipanggil sifat mustahil pada akal. Dengan makna tidak tergambar pada akal.
Tidak terupa pada akal. Tak logik. Allah Ta'ala yang mengadakan langit dan bumi tiba-tiba bersifat dengan sifat tuli, sifat kekurangan, sifat buta, sifat kekurangan. Tidak terupa, tergambar, tak logik pada akal. Jadi tuli, buta, sifat mustahil. Mustahil ni sifat yang tak tergambar di akal, nak kata ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila akal memutuskan bahawa buta tuli ni sifat yang mustahil, kita pun berpegang di akidah kita. Allah tidak tuli, Allah tidak buta. Hak tu kita pegang. Sebab buta tuli, akal tak boleh terima. Jadi kita berpegang, pasti Allah Ta'ala tidak tuli, tidak buta. Itu kita pegang. Hukum kepada sifat mustahil. Dia panggil istihalatul mustahil. Tidak tuli, tidak buta yang kita pegang, itu wajib bagi Allah. Sifat sama, wajib bagi Allah. Tidak tuli, wajib bagi Allah. Sifat basar, wajib bagi Allah. Tidak buta, wajib bagi Allah. Hak kita pegang tu lah. Kita pegang tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat sama. Kita berpegang tentu sungguh Allah tidak bersifat dengan sifat tuli. Kita berpegang di akidah kita tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat basar. Kita berpegang di akidah kita tentu tidak tentu Allah tidak bersifat dengan buta. Allah tidak buta. Jadi kita pegang ni dua lapis ni. Kita pegang hukum sifat wajib, kita pegang hukum sifat mustahil. Mana pegang hukum sifat wajib, kita berpegang Allah bersifat dengan sifat sama. Mana hukum sifat mustahil, kita berpegang Allah tidak tuli. Dua ni. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat basar. Kita berpegang di akidah kita Allah tidak buta. Ini pegangan dua lapis sini ni. Berpegang Allah bersifat dengan sifat sama, satu pegangan, pahala pegangan. Berpegang Allah tidak tuli, satu pegangan. Yang lain, pahala pegangan yang lain pula. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat basar, satu pegangan. Kita berpegang pula Allah tidak buta. Itu satu pegangan yang lain pula. Dua pegangan. Kemudian berdalil. Tu pahala pegangan yang lain pula. Jadi kenapa kita nak berpegang juga akan hukum sifat yang mustahil? Ni baru kejap molek. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat sama, kita berpegang Allah tidak bersifat dengan sifat tuli. Dia nak kemah je pegangan ni. Kita berpegang Allah bersifat dengan kudrah. Kita berpegang Allah tidak lemah. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat ilmu. Kita berpegang Allah tidak jahil. Kita berpegang Allah esa. Kita berpegang Allah tidak berbilang. Berbilang tu sifat mustahil. Tidak berbilang tu hukum kepada sifat mustahil. Itu yang kita duk pegang. Itu jadi kita pegang aqaidul iman yang 50. Ini disebut semua kan? Aqaidul iman yang 50. Atas jalanan sifat 20 lah. Atas jalanan sifat 13. Dia akan bicara hadapan nanti. Jadi aqaidul iman 36. Tapi sebut 36 ni dia agak kena mikir sikit. Kalau sebut aqaidul iman yang 50 tu hak sama-sama dah. Aqaidul iman ni simpulan iman. Apa ni simpul? Aqidah. Sipu mana ikat mati, tak gerak dah. Ni aqidah. Tinggal seorang pun gitu dah. Mana sipu ikat mati. Dia tak boleh lelak. Ni aqidah, pegangan. Sipu.
Jadi akidah ni asalnya akdun, akad. Sipu lah orang panggil. Akad jual beli. Berunding. Okey, setuju. Maka akad jual beli. Ni merisi apa semua. Akhirnya akad nikah. Cuma akad tu boleh putuskan kembali. Jual beli boleh putuskan kembali. Akad nikah boleh putuskan kembali. Ni akidah ni tetap. Tapi asalnya daripada akdun tu lah. Ikat. Aqaidul iman. Simpulan iman yang 50. Yang terkandung di bawah. Asyhadu an la ilaha illallah. 41 sifat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 9 sifat. Tetapi dalam aqaidul iman yang 50 ni merangkumi sifat mustahil. Jadi macam mana pula dalam aqaidul iman merangkumi sifat mustahil, nak pegang macam mana sifat mustahil? Pegang hukum dia. Bila tuli Allah Ta'ala akan tak terima, kita pun berpegang Allah tidak tuli. Apabila buta Allah, akal tidak terima, mustahil pada akal, kita berpegang Allah tidak buta. Apabila dusta Rasul, akal tidak terima, kita pun berpegang Rasul tidak dusta. Apabila khianah Rasul, akal tidak terima, maka kita pun berpegang Rasulnya tidak khianah. Gitulah. Kita sebut pegang sifat wajib, sebut pegang sifat mustahil. Bukan pegang diri sifat mustahil tu. Kalau pegang sifat mustahil, kafir lah. Berpegang sifat mustahilnya tuli. Berpegang Allah tuli memang sah, kafir. Sifat mustahil buta. Berpegang Allah buta sah, kafir. Tapi bukan berpegang akan diri sifat mustahil tu, pegang akan hukum. Cuma kita ni tak pandai pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil. Kan sifat wajib dengan sifat mustahil itu berlawanan. Kamu pegang kedua-duanya macam mana? Sebab antara samak dengan tuli berlawanan. Antara basar dengan buta berlawanan. Saya pegang kedua-dua lah. Pak wajib pegang, mustahil pegang. Nak pegang macam mana? Ada Allah wajib, tak ada Allah mustahil. Antara ada dengan tak ada tu berlawanan. Saya pegang dua-dua. Ada. Cuma tak pandai nak cerita. Pegang hak mustahil ni makna pegang hukum dia. Tak ada Allah dok sama sekali. Baharu Allah dok sama sekali. Binasa Allah dok sama sekali. Allah tidak baharu. Allah tidak binasa. Itu kita pegang hukum kepada sifat mustahil. Tapi kadang-kadang kita gitulah. Hak sekodor-sekodor kita nak sekodor-sekodor. Ini saya pernah sebut ni. Dia datang waktu ni pembukaan nak mengajar kita tauhid sifat 20, diuji tanya. Ni berpegang aqaidul iman hak 50. Pegang hak wajib, pegang lah sebab dalam tu sifat wajib. Hak mustahil, pegang juga sebab di dalam aqaidul iman yang 50 tu terkandung 20 sifat mustahil bagi Allah, terkandung 4 sifat mustahil bagi Rasul. Oh, jadi kamu pegang sifat mustahil lah. Lah kena pegang, tak pegang tak cukup 50. Kafir kamu dibubur. Allah tu kamu mengajar. Setok orang kapung. Lepas tu dia main ngadu pula. Sebab saya yang cadang. Dia mari jumpa. Nak minta malam lah kata. Minta maaf lah kata. Saya tak ada malam dah. Lepas tu dia minta cadangan. Kalau nak buat kelas macam mana? Cari tauhid sifat 20 dulu. Sebab dia baru nak mula. Cari tauhid sifat 20. Dia cari mana tak tahulah. Jumpalah ke dia ni. Jadi mari mula-mula tu dah buat kitab lagi. Baru nak pengenalan. Pengenalan ditanya orang kapung. Kapil lalu dah orang kapung. Dah pegang sifat mustahil. Pegang sifat mustahil. Memang sungguh kalau pegang sifat mustahil, kapil sungguh. Dusta sifat mustahil. Pegang Rasul dusta, tak kapil apa lagi? Pegang sifat mustahil. Ni tuli, buta. Pegang Allah Ta'ala tuli, buta, malah kapil.
Dok kampung ni dok reti, dia jawab gitu. Hak wajib dia pegang, hak mustahil dia pegang. Kafir suka kena kafir lah. Kata je tak payah kita cari orang lain yang pulak kata. Mudahlah baru mari buat pengenalan. Orang mari pengenalan ni suruh kenal, orang tak tanya soalan lagi. Tanya soalan tu pula, perjelaskanlah. Tadoknya kita berpegang akan diri sifat mustahil tu. Tadok. Takkan nak berpegang Allah Ta'ala tuli ke, buta ke. Tadok orang berpegang Rasul ni dusta, khianah, sembunyi wahyu, bodoh. Tadok orang pegang. Senang-senang dia bubuh. Kapi. Kalau nak kata, tak pandai jawab gitu. Jawab itulah kalau kata tak pandai jawab. Itulah. Memang orang kampung ni kadang-kadang tak pandai jawab. Jadi sifat mustahil kamu pegang macam mana? Kalau kata tulis sifat mustahil, lepas tu kamu pegang macam mana? Pegang. Kalau tulis dah mustahil, pegang tak tulis lah. Dah kalau buta mustahil akal tak terima, pegang tak buta lah. Itu sebenar. Dah kalau dusta rasul ni akal tak boleh terima, pegang rasul tidak dusta lah. Itu kita pegang hukum pada sifat mustahil. Istihalatul mustahil dia panggil. Tapi jawab tak pandai. Kena kapil lalu. Jangan sekarang ni. Mari-mari nak bicara ilmu tauhid pun kena ni. Kena cermat. Mari-mari nak ajar tauhid habis. Kapil syirik. Kapil syirik. Dah lah lupa akan Allah bercakap asbab takut kepada makhluk. Tu syirik tak ada Tuhan belaka. Takut pada makhluk lah. Lain ni lah kawi. Tak takut dah dah. Tak takut dah dah. Kan bebas dah kan. Nampak bazar Ramadan tu dengan nak cucu erik belaka nampak. Tapi bukan orang kita. Nak cucu erik belaka kata. Hak atas gendong, hak atas dukung bawa juga. Apa? Serendek apa? Serendek. Serendek. Serendek bukan dah. Serendek dah. Hajin hak ramah tu kan serendek. Berendek. Hak ramah ni Allah kata bawa habis kata. Allah lah metang-metang. Maknanya endemik kan? Endemik panggil dah. Jadi buat bebas sangat. Jangan Tuhan uji kan tak raya kan. Bukan minta berlindung lah. Minta berlindung. Kita ingat ni, dunia akhir zaman ni. Tuhan mari ujian macam-macam. Selapis. Itu semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentera Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa takut kepada makhluk Allah? Takut pada tentera Allah. Tak ada apa tu. Itu tak ada salah pun. Takut pada makhluk tu tak salah. Memang kita takut sangat ke makhluk. Kala, jengking, ular, melompat lah larinya. Pergi pegang. Kala, jengking, ular, gosok kepala ular. Trauma lah. Kalau dengan ular kok. Trauma. Takut sangat-sangat. Teringat-ingat. Tak lena tidur. Terbayang-bayang. Termimpi-mimpi. Takutnya lah. Kala ke jengking ke ular ke makhluk Allah. Makhluk tak boleh bagi mudarat. Tapi kenapa takut? Tak ada apa pun. Tuhan jadi dah hati kita begitu. Dengan Tuhan jadikan takut tu, kita pun berusaha untuk menghindari. Kalau Tuhan tak jadi sifat takut, jadi macam budak-budak tu. Budak-budak kan? Kita kenal kan budak-budak ni kan? Kala ke jengking ke budak-budak tak kenal. Comel dia kata. Misalnya budak tak kenal. Dia takut tak ada. Dia pegang lah. Mudarat. Jadi Tuhan jadikan naluri takut. Dengan naluri takut itulah kita berusaha untuk mengelak. Jadi takut tak ada salah pun. Tak ada salah pun takut tu. Naluri yang Tuhan jadikan. Mudah-mudah kata syirik.
bohong. Ni orang takbir Allahu Akbar ni bohong belaka. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak. Qawi Maha Besar. Bohong belaka dia kata. Allah sedap pula dia bubuh gitu. Ni jahil sangatlah. Jahil. Dia duduk bala. Soh ni lah. Soh ni dia bala. Hari tu jarak. Dia bala kot jarak. Rapak. Dia bala kot rapak pula. Sebab ada rapak bahu. Ada rapak sok, rapak sejadah. Tak rapak bahu. Dia tak sedar orang kita lama kening. Tak ada rapak bahu. Pun bukan Qawi sebelum-sebelum ni. Sebelum-sebelum ni semayang, orang kita, perangai orang kita lah. Tapi kalau kau perang pula. Kau perang kan ada... orang perang dia bukan kerana Qawi buat sejadah. Apa buat sejadah sama? Apa buat sejadah sama sebab dia baju semayang. Dia gulung dalam sejadah. Dia buat sejadah sama. Lepas tu sejadah dia duduk orang-orang. Tak boleh tindih-tindih. Dia tindih. Tak boleh rapak-rapak. Kalau rapak-rapak kau sudah salang, panah. Panah. Gelam penuh. Nak tunjuk gelam mah. Panah. Panah. Oh, panah. Ni. Panah ni. Ni gelam mah banyak Oh Allah. Dia tak boleh. Tadi umpama tu. Siapa ke tu imam no? Tu imam cari nyaki. Cuma cari nyaki. Rapatkan ni cerita sebelum Qawi lah. Rapatkan soh tu imam. Lepas tu muslimat tu rapatkan soh lah. Jangan duduk atas sejadah masing-masing. Rapatlah soh. Lepas tu sejadah tu mana atas duduk maku lah. Tu imam ni belebel lalu dalam takbir. Oh tu imam tahu sangat orang. Marahlah tu imam pergi kaca. Pergi kaca. Sekarang tu buang ke boleh. Dalam tu siapa tu mak dating tu. Israel pun takut. Mukanakir pun takut. Jangan duk main. Dia pergi suruh dalam tabir. Sebab apa dia dapat maklumah. Dia pun suruh dalam tabir tu rapat soh. Mana sejadah rapat tu. Lepas tu larilah. Jangan nak duduk atas sejadah sendiri. Dia tak boleh lah. Nanti orang lain sujud. Orang lain tak bersih ke gitu lah orang kali. Jadi memang pengau kita gitu dah. Bukan masalah Qawi. Jadi dia macam padahal kipas ada, ekong ada, nak panah kot mana lagi. Tapi perangai lah. Dia tak suka dia rasa macam gesek dengan orang ni macam dok mandi lah orang kali. Rasa macam dok mandi. Mana best orang kita gitu. Dia sunnah rapatkan soh tu kurang dahulu. Tapi sekarang ni kalau nak usahakan rapatkan soh, alhamdulillah lah. Tapi ada orang yang masih lagi rasa macam tak selesa tu, biarkan dia. Jangan kita tengok, oh takut dia. Tu kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukan Allah Maha Besar ni, Qawi Maha Besar. Dia lari jauh, jangan duk kata ke dia lah. Biarlah dulu. Ada ni. Hak tak mari ramai lagi ni, hak tak mari ramai lagi. Hak tak mari ni, hak ahli tetap pun boleh tak mari. Ahli tetap. Dia selesa duduk rumah ke ataupun dia masih lagi rasa takut ke, ahli tetap. Kalau hak mati tu senyaplah waktunya, tak mati pun. Tak mati tapi tak dia mungkin selesa ataupun adalah hal dia tu. Mana ceritanya ahli tetap, punya mana waktu pun. Ada satu masjid tu Subuh ni memang kalau subuh ni tetap ni memang kuat lah subuh. Dah cerita maghrib isyak cerita subuh. Lepas habis berbuka tu separuh tak apa dia kata 1/3 je. Tak apa separuh 1/3 je. 2/3 tu tak mari. Walah hak subuh ni hak waktu lain soft dia ada. Tapi subuh dia ada. Apa dak ni? Hak lain tu mana kalau subuh dia ada berarti dia ada 5 waktu lah. Orang ada maghrib tidak semestinya ada 5 waktu. Orang ada subuh ni pasti 5 waktu. Orang ada subuh ni pun lepas daripada boleh buka macam ni dia kata separuh tak apa. Atau tetap dah tu. Jadi kalau kita duduk nak soal lagi ada orang yang seperti takut-takut tu janganlah, biarlah dulu insya-Allah lah. Tapi jangan duk tuduh pula. Allahu Akbar, Allah Maha Besar tu dusta. Qawi Maha Besar jangan duk kata gitu, duk kena sangat. Senang-senang kita nak kata gitu. Macam mensyirikkan tu samalah.
Nak bicara bab tauhid, kena cari guru molek. Dia mudah-mudah dia mensyirikkan orang. Hanya kerana tadi kerana takut kepada makhluk, kerana cakap asbab, gitulah. Memang orang cakap asbab sepanjang masa. Seolah-olah tak ada Tuhan. Tapi pegangan tetap lah. Tak pandai nak jawab. Hak mustahil pun pegang. Ya, jawab. Tak betul lah jawapan. Tapi tidak berpegang. Sifat tuli ada di zat Allah. Sifat buta ada di zat Allah. Sifat bisu ada di zat Allah. Mana ada gitu. Tapi dah kata pegang sifat mustahil. Pegang hukum dia. Bila akal tak terima, tuli buta, kita pun berpeganglah. Allah tidak tuli, Allah tidak buta. Dia pegang dua lapis ni. Pegang hak sifat wajib, pegang akan hukum sifat mustahil. Pegang dua lapis. Allah esa, Allah tidak berbilang. Allah hidup, Allah tidak mati. Dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan berserahlah oleh kamu atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Tuhan kata. Berserahlah oleh kamu atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Hidup tidak mati dah lah. Kenapa Allah Ta'ala datang pula allazi la yamut? Tuhan yang hidup, allazi la yamut, yang tidak mati. Ni. Mana mati itu sifat mustahil. Yang kita pegang, Allah bersifat dengan sifat hidup. Kita berpegang Allah tidak mati. Ada ni. Jadi pegang dua lapis ni. Dia pegang hak sifat wajib dan pegang akan hukum kepada sifat yang mustahil. Dia memang kena ada regu lah. Regu dua-dua. Cerita bab syurga, cerita bab neraka, cerita bab pahala, cerita bab dosa, cerita bab kemurkaan Allah, cerita bab rahmat Allah. Kena dua-dua lah. Kemurkaan Allah kena cerita, tapi rahmat Allah pun kena cerita. Jadi timbullah khauf dan raja. Ni dia dua-dua ni. Dua-dua belaka. Kita bicara bab hukum fiqh pun gitu juga. Bicara syarat, bicara yang membatal. Syarat membatal tu tulis je. Bila syarat tidak cukup, maka batal lah. Tapi didatangkan dua-dua. Jadi sifat wajib didatangkan, pegang. Sifat wajib sungguh di zat Allah. Sifat mustahil pun didatangkan. Kita pegang sifat mustahil tertudak sama sekali di zat Allah dan di zat Rasul. Ini dua lapis. Kan dua-dua kan? Timur, barat, lelaki, perempuan, dunia, akhirat. Dua-dua belaka. Bicara dua-dua lah. Jadi sifat wajib pun dibicarakan. Sifat mustahil pun dibicarakan. Jadi sifat mustahil kita pegang akan hukum kepada sifat mustahil. Jadi keluarlah jumlahnya aqaidul iman yang 50. Termasuk 20 sifat yang mustahil bagi Allah dan 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Kalau tak faham kaedah sifat 20, dia tu katalah, kenapa didatangkan juga sifat mustahil? Kenapa? Mustahil nak kena datangkan juga. Barulah betul kita pegang Allah bersifat dengan sifat sama bila kita berpegang Allah tidak tuli. Barulah betul kita berpegang Allah bersifat dengan sifat basar, kita berpegang Allah tidak buta. Tu baru kejap molek. Ada ni, dua lapis. Itu didatangkan juga sifat yang mustahil. Dan dalil sama dan basar itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Didatangkan dengan dalil naqli, dalil yang diambil daripada Al-Quranul Karim. Kemudian dalil bagi sifat kalam di bawah didatangkan wa kallamallahu Musa taklima. Didatangkan dengan dalil nakli juga. Dalil yang diambil daripada Al-Quran. Daripada sifat wujud kidam sampai kepada sifat hayah. Tidak didatangkan dalil ayat Al-Quran. Didatangkan dengan dalil akal.
Tapi sama basar kalam didatangkan dengan dalil ayat Al-Quran. Kenapa dia panjang pula bicara? Dalil Al-Quran daripada wujud kidam bakok, jadual tu lah. Ingat jadual? Ha? Ingat tak jadual tu tak? Jadual sifat 20 tu lah. Kena pulau. Nak pulau tak ada apa. Kita panggil tuan ni. Tuan dia ada bawah. Tuan dia ada bawah. Nak pulau kita panggil pula bawa pulau. Dah telefon jadual mai gulung-gulung-gulung gitu. Kata dah kan itu bona frame. Bona frame letak dinding. Letak tempat kita duduk. Kita duduk sama. Dapur ke? Dapur. Ataupun bubuh di depan cermin TV tu biar tengok TV tengok tu je. Buat tengok. Dalam tu wujud kidam bakok semuanya dalil ayat Al-Quran. Tu semua dalil ayat Al-Quran. Ayat pun pendek-pendek je, bukan dalil ayat panjang-panjang pun. Ayat pendek-pendek je. Dia datangkan dalil ayat Al-Quran. Sekurang-kurang dalil akal. Sekurang-kurang. Tapi kenapa sama basar kalam didatangkan dengan dalil ayat Al-Quran? Sebab kita dalil ni biasanya kita dalilkan ada makhluk. Allah hidup, dalilnya ada makhluk. Allah ada, dalilnya ada makhluk. Allah bersifat sama basar kalam, dalilnya ada makhluk. Jadi sepitah lalu tu orang boleh soal balik. Apa kaitan sifat samuk dengan buat langit dan bumi? Apa kaitan sifat basar dengan Allah buat langit dan bumi? Tak ada kaitan samuk basar. Tengok orang. Orang yang tuli, boleh buat kerja. Orang buta, pandai buat kerja. Orang bisu, gagah buat kerja. Apa kaitan dengan samuk basar kalam dengan Allah buat langit dan bumi? Kan biasa kan? Dalil hayat, langit bumi. Dalil kudrah, ada langit ada bumi. Dalil wujud, ada langit ada bumi. Tapi dalil samuk basar kalam, ada langit ada bumi. Mana sekali imbah tu, jadi macam dok kuat mana dalil tu, sekali imbah. Lepas tu didatangkan dengan dalil ayat Al-Quran. Tapi kalau kita tengok pula selapis lagi, kalau Allah bersifat dengan tuli, buta, bisu, sifat kekurangan, macam mana Allah nak mengadakan langit dan bumi kalau Allah sendiri pun bersifat dengan sifat kekurangan? Mana boleh pakai juga dengan dalil ada langit, ada bumi. Tapi kena selapis sikit. Dah kenapa manusia yang pekak, yang buta, yang bisu boleh buat kerja? Sebab ada Tuhan yang buat. Ada Tuhan yang kontrol. Dia bersifat dengan sifat kekurangan pada diri pun, Allah yang atur pekerjaan dia. Tapi kalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan, siapa nak atur pekerjaan Allah Subhanahu wa taala? Maknanya sama basar kalam pun kalau kita nak pakai dalil ada langit ada bumi pun boleh. Gitu jelah. Tapi dia kena hurah sikit sebab tu didatangkan dengan dalil ayat Al-Quran bagi sifat sama, sifat basar dan juga sifat kalam. Wallahu a'lam.